Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Atira binti Ramli. Nombor pendaftaran A172773. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan IKEA. Okay, pertama kita pergi pada objektif kajian. Okay, yang pertama adalah untuk menjelaskan pendekatan strategik yang diamalkan oleh syarikat IKEA. Yang kedua, untuk mengenal pasti konsep perniagaan antarabangsa yang dilaksanakan oleh syarikat IKEA. Yang ketiga, mengenal pasti aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat IKEA. Dan yang keempat, mencarikan beberapa strategi pemasaran yang sesuai untuk dilaksanakan oleh syarikat IKEA. Ini antara objektif yang kita nak tengok dalam syarikat IKEA. Okey, dalam bab ini kita menggunakan beberapa kaedah untuk mencari maklumat lah. Pertama, kita menggunakan kaedah menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat tambahan seperti maklumat syarikat, senarai produk dan latar belakang syarikat. Yang kedua, kita menggunakan maklumat melalui katalog, yang mana katalog IKEA ni akan di-update ataupun akan sentiasa di-update setiap bulan. Dan yang ketiga, kita inilah untuk melihat analisis SWOT pada syarikat IKEA. Hasil dari kajian ni kita akan dapat tahu syarikat IKEA ni menjalankan perniagaan berkaitan dengan kelengkapan rumah. Yang kedua, pengeluaran yang dilakukan oleh syarikat IKEA ni berbentuk ekstraktif, iaitu pengeluaran bahan mentah dari perut bumi melalui pembalakan, yang mana semua perabot IKEA yang dikeluarkan semuanya mempunyai bahan mentahnya yang tersendirilah. Okey, yang ketiga, menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan seperti penghantaran, nasihat, reka bentuk dan pembelian atas talian. Seperti yang kita tahu, IKEA juga dia mengeluarkan servis nasihat, ataupun kita boleh tanya pada pekerja dia untuk kita dapatkan nasihat atau apa barang yang sesuai untuk kita gunakan pada rumah kita. Dan dekat IKEA juga sebenarnya banyak reka bentuk ataupun contoh-contoh hiasan, cara kita nak menghias rumah yang telah diberikan dan sebagai rujukan kita lah. Dan IKEA juga membuat servis penghantaran hingga ke rumah, dan pembelian atas talian juga diwujudkan ia bagi memudahkan lagi lah pembeli untuk membeli barang. Okey, seterusnya adalah latar belakang. Okey, IKEA ni telah membangun sejak 6 dekad yang lalu, iaitu dari hutan di selatan Sweden, yang mana ibu pejabat IKEA ni terletak di Leiden, Holland Selatan, Belanda. Penubuhan IKEA ni bermula pada tahun 1926 dan tempat pengasasnya iaitu Ingvar Kamprad yang dilahirkan di Småland di selatan Sweden. Pada ketika ini umur Ingvar Kamprad ni berumur 17 tahun. Okey, pada tahun 1948 pula barangan perabot telah diperkenalkan dalam rangkaian produk IKEA, dan pada tahun 1968 bot Zara menjadi popular kerana bahan yang digunakan tidak mahal, tahan lasak dan mudah diproses serta sesuai digunakan secara semula jadi. Dekat sini kita dah nampak permulaan barang IKEA tu bermula daripada bot Zara yang dihasilkan, yang mana bot Zara ni dia tahan lasak tapi dia menggunakan kaedah secara semula jadi. Maknanya kaedah yang digunakan tu tidaklah mahal tapi dia berkualiti. Jadi di sinilah bermulanya barangan IKEA. Okey, seterusnya konsep perniagaan antarabangsa. Okey, manakala IKEA ni dia berasal daripada Sweden, jadi dia menggunakan konsep perniagaan antarabangsa. Okey, pertama, penembusan pasaran, yang mana IKEA ni dia telah membuka cawangan kilangnya di semua pelosok dunia yang bermula di Sweden, dan kini ia mempunyai 40 cawangan di seluruh negara termasuk di Malaysia, yang mana dekat Malaysia IKEA ni berada di Ceras. Okey, seterusnya pembangunan pasaran. Saluran yang paling terkenal adalah katalog IKEA yang dihasilkan oleh IKEA sendiri dengan meniti keperluan pengguna dan keselamatan. Biasanya kalau kita pergi ke IKEA, kita akan lihat katalog yang disediakan.
sebab katalog dia ni akan berubah setiap bulan, dan kadang-kadang ada penambahan produk-produk yang baru. Okey, pembangunan produk yang mana dia menekankan faktor kefungsian dalam reka bentuk produk yang menarik, praktikal dan mudah digunakan. Kepelbagaian, ia menghasilkan pelbagai produk kelengkapan rumah yang dapat bersaing dengan syarikat lain seperti Lorenzo. IKEA ni antara syarikat lah yang mengeluarkan produk kelengkapan rumah. Okey, seterusnya adalah perancangan strategik yang mana kita lihat pada visi IKEA, iaitu dia mencipta kehidupan yang lebih baik buat semua orang. Di sini dia menunjukkan visi dia yang jelas, yang mana dia nak menjadikan kehidupan kita ni lebih baik. So yang seterusnya objektif, iaitu menawarkan kepelbagaian barangan hiasan rumah dalam reka bentuk yang baik dan pelbagai fungsi, kualiti yang sangat baik, ketahanan yang tinggi serta harga yang rendah yang mampu dibeli. IKEA ni bukan saja barangan dia yang berkualiti, tapi ia juga mempunyai harga yang berpatutan lah. Kiranya semua golongan boleh beli barangan IKEA ni. Okey, kita masuk pula kepada analisis SWOT. Okey, pertama kita tengok kepada kekuatan IKEA ni lah. Okey, pertama kita nampak sendiri IKEA ni dia mempunyai jenama yang sangat kukuh, iaitu dia dah lama bertapak dekat negara kita ataupun di seluruh negara lah, yang mana lebih daripada 40 tahun. Okey, yang kedua, kekuatannya dia mempunyai visi yang jelas, iaitu untuk membentuk kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Kiranya visi dia tu pun kita dah nampak dah, dia sebenarnya nak membantu menjadikan kehidupan semua orang tu lebih baik. Okey, yang ketiga adalah kekuatan konsepnya, yang itu dia berdasarkan kepada pelbagai rekaan dan fungsi produk pada harga yang murah. Dia mempunyai pelbagai rekaan bentuk. Macam lampu, bukan satu jenis je lampu, macam-macam lampu ada. Lepas tu dari segi almari, dari segi, senang cerita IKEA ni daripada, orang kata daripada bilik tidur kita, daripada ruang tamu, daripada sampai ke bilik air, sampai ke dapur, semuanya lengkap. Semua barangnya lengkap, semua ada. Okey, yang keempat, reka bentuk demokrat, yang mana dia menyeimbangkan fungsi, kualiti, reka bentuk dan harga. Kiranya harga dan kualiti barang tu berpatutan lah untuk dibeli oleh semua golongan. Okey, seterusnya adalah kita pergi pada kelemahan, yang mana saiz dan skala perniagaan antarabangsa, di mana IKEA sukar untuk mengawal standard dan kualiti syarikat. Okey, manakala IKEA ni dia adalah perniagaan antarabangsa, jadi kita nak seimbangkan antara harga di luar negara dengan harga di negara kita ni agak sukar sikit, sebab nilai mata wang kita sebenarnya tak sama. Jadi untuk mengimbangkan harga dan kualiti tu agak sukar lah. Itu antara salah satu kelemahan yang kita yang boleh dilihat lah. Sebab ada je barang IKEA yang kita tengok yang mahal sikit, ada yang kita tengok berpatutan dan boleh kita beli. Dari situ agak sukar dia untuk mengawal standard dan kualiti pada syarikat. Okey, yang kedua adalah keperluan untuk produk kos rendah, yang mana IKEA perlu seimbangkan kualiti produk yang disediakan di samping menawarkan harga rendah kepada pelanggan. Macam saya cakap tadi itulah, kita nak seimbangkan antara harga dan kualiti produk tu. Okey, dan ketiga, IKEA perlu sentiasa berkomunikasi bersama pelanggan dan juga pemegang saham mengenai aktiviti yang dijalankan. Antara kelemahan dia IKEA ni kena sentiasa update ataupun sentiasa memberitahu pelanggan ataupun pemegang saham tentang aktiviti yang dijalankan, supaya pelanggan tahu apa yang IKEA sedang jalankan, aktiviti baru ke ataupun ada produk baru yang dikeluarkan. So benda ni sebenarnya boleh untuk apa orang kata mempertahankan lagi market IKEA ni di pasaran. Riz, apa ni Riz? Password?
Okey, seterusnya kita pergi pada analisis SWOT yang ketiga, iaitu peluang, yang mana peningkatan permintaan terhadap produk yang tidak membahayakan alam sekitar. Okey, kat sini kita nampak peluang IKEA ni sangat cerah, yang mana peningkatan permintaan tu sangat tinggilah oleh masyarakat di negara kita, dan ini menyebabkan permintaan harga yang rendah pun meningkat. Sebab kita boleh dapat lihat kan yang IKEA ni harga dia memang sangat berpatutan. Okey, dan yang ketiga, permintaan untuk mengurangkan penggunaan air dan karbon dalam membuat sesuatu produk. Okey, dia pun dalam pembuatan produknya dia tak banyak menggunakan air ataupun karbon, sebab dia lebih kepada bahan-bahan mentah yang semula jadi. Okey, bagi ancaman pula, ancaman yang kita dapat lihat daripada IKEA punya perniagaan ni, trend sosial, yang mana tidak ramai pengguna yang memasuki pasaran perumahan. Yang kedua, kuasa pasaran, lebih ramai pesaing menceburi pasaran perumahan, dan perabot yang berkonsepkan harga yang rendah. Yelah, sekarang kita dapat lihat kan pelbagai macam-macam dah sekarang kedai yang menjual pelbagai perabot lah, dan ada juga yang menjual secara atas talian, contoh menggunakan aplikasi Shopee, Instagram, Facebook. Jadi ini antara saingan-saingan yang hebat juga, dan harga yang mereka tawarkan pun lebih kurang macam harga-harga IKEA. Okey, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi, yang mana kemelesetan akan mengurangkan pembelanjaan yang dikeluarkan oleh pelanggan dalam membeli belah. Faktor ekonomi ni ada salah satu punca juga ancaman kepada perniagaan IKEA. Okey, secara kesimpulannya, IKEA ni adalah jenama yang terkenal dengan beratus-ratus kedai di seluruh dunia. Dalam rangka meningkatkan prestasi, IKEA harus menilai sudut luaran dan persekitaran yang kompetitif melalui pendedahan peluang untuk menganalisis kelebihan dan ancaman. IKEA juga perlu memberi respon yang baik terhadap masalah dalaman dan luaran secara proaktif dan dinamik dengan menggunakan kekuatan dan mengurangkan kelemahan. Ini dapat membantu IKEA mengukuhkan lagi jenamanya di pasaran. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.